Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam matematik tingkatan 5, iaitu kita masih lagi dalam trigonometri dalam video yang kedua. Jadi video yang sebelum ni kita dah menerangkan berkenaan dengan sokatuan dan kita dah menerangkan berkenaan dengan cara untuk hafal untuk special angle tu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada basic angle properties, di mana hukum-hukum yang kita kena tahu di dalam trigonometri. Ingat, bila kita sebut pasal trigonometri, semuanya benda yang kita nak belajar ni adalah benda yang baru. Okey, dan dia ada cara-cara untuk hafal dan dia benda yang baru dan sebagainya. Jadi di sini cikgu nak minta adik-adik faham berkenaan dengan kita nak pergi kepada graf dahulu. Dan graf pemusingan, apakah pemusingan dan sebagainya. Okey, cikgu nak bagi tahu bahawa graf yang cikgu dah lukis kat sini adalah salah satu graf yang menunjukkan kesemua nilai-nilai sin, nilai-nilai cosine dengan nilai-nilai tangent. Dia menunjukkan kesemua nilai-nilai dan dia illustrated di dalam graf. Okey. Graf-graf ini adalah menunjukkan koordinat. So dia menunjukkan koordinat. So kita ada koordinat macam biasa. Kita ada koordinat Y, kita ada koordinat X. Okey. Tetapi dia ada hukum-hukum dia. Dan setiap kali trigonometri ni dia adalah pemusingan. Before that, cikgu lupa nak terang trigonometri ni berkenaan apa. Trigonometri ni adalah berkenaan dengan study of angle. Cikgu pun bukannya pakar sangat matematik. Cikgu ni bukannya belajar sampai tinggi-tinggi trigonometri itu apa. Dari mana sejarahnya trigonometri ni cikgu tak tahu. Tetapi bila kita belajar trigonometri, bila kita guna sahaja trigonometri, term trigonometri adalah pemahaman ataupun study of angle. Dan angle tu dia ada hukum-hukum dia tersendiri. So kita nak belajar angle ni macam mana, angle ni macam mana, angle ni macam mana. Okay, alright. So kita kena faham angle ataupun sudut. So untuk graf ni dia ada hukum dia. Alright. Hukum pertama adalah kena faham betul-betul dalam graf ni. Hukum pertama adalah pusingan sudut, pusingan angle. Kita tahu jumlah pusingan adalah total jumlah pusingan adalah 360 degree. Total kita tahu mestilah 360 degree. Tapi kat mana dia mula dan pusingan dia macam mana? Hukum pertama adalah pusingan mestilah anti-clockwise ataupun counter-clockwise. Di mana mestilah counter-clockwise ataupun anti-clockwise kat sini. Senang cerita lawan jam. Senang cerita lawan jam. Pusingan mestilah lawan jam. Itu hukum pertama. Hukum kedua adalah pusingan mestilah bermula, rotation start at positive x-axis. Maksudnya pusingan bermula pada x-axis di sini dan ini merujuk pada 0 degree. Apa maksud 0 degree kat sini? Bermaksud kalau kita ada line, line yang straight macam ni, ini merujuk pada 0 degree. Habis macam mana pula kalau saya ada line lain? Contohlah saya ada line lain. Cikgu minta maaf lah, cikgu tak lukis pakai pembaris. Okey. Contohlah cikgu tak tahu. Contoh kat sini cikgu ada kat sini 30 degree. Jadi 30 degree kat sini, inilah keadaan 30 degree, di mana pemusingannya daripada kosong naik ke atas macam tu. Macam mana pula kalau cikgu nak kata 120 degree? 120 degree pusingannya macam mana yang cikgu cakap, daripada 0 degree dan pusing counter clockwise sampai sini jumpa 120. Contoh, cikgu lukis tak precise tapi cikgu beri contoh. Macam mana lah pusingan dia kalau 250 degree. Pusingan 250 degree, pusinglah daripada 0 degree, pusing counter clockwise sampailah kita jumpa di sini. Contoh. Okey, ini adalah pusingan untuk 250 degree. Jadinya bila kita nampak benda ni dibahagi dengan part, tolong faham bahawa kalau kita ada garisan petak macam ni, setiap kali pusingan, setiap kuadran ni adalah 90 degree. Pusing lagi, dia akan jadi campur lagi 90 degree, di mana dia akan jadi pusingan 180 degree. Dia macam sifir 9 lah, cuma tambah kosong. Ni 9, ni 9, ni 18. So ni 90, ni 180. Di sini akan jadi 270 dan last sekali dia akan pergi kepada 360 degree. Okey. Itu pemahaman dia. Okey, fahamkan dia punya pemusingan dan sebagainya. Kalau tak faham, cuba ulang balik video ni. Alright, cikgu harap faham lah. Cikgu harap sangat faham. Kalau tak faham, tak apa, boleh tinggal komen. Mana tahu cikgu nanti boleh buat video lagi untuk memahamkan dan sebagainya. Okey. Itu hukum kedua, rule kedua. Dan hukum ketiga adalah radius ataupun jejari pemusingan ni adalah nilai dia 1.
Kenapa 1? Sekejap kita akan tengok. Di sini radius dia 1. Ni 1. Nilai di sini pula negatif 1. Kenapa negatif? Sebab apa? Kita tahu dia adalah macam koordinat. Di sebelah kiri ni dah koordinat X lah. Dan di sini pula koordinat Y. Negatif 1. Dan pemusingan dia radius mestilah 1. So, apa sebenar-benarnya graf ni? Macam cikgu cakap, sebenar-benarnya graf ni menunjuk pada koordinat dan mengikut pada angle. Jadi sebagai contoh, kalau cikgu kata kat sini, condition dia kena ingat. Untuk sin theta, pembacaan sin theta, nilai y coordinates sin theta merujuk kepada keadaan y coordinates. Ingat, dalam graf y coordinate mestilah sin theta, ataupun sin theta mestilah merujuk kepada y coordinate. Kalau cos theta merujuk kepada x coordinate. Tolong hafal yang ini. Tapi tangent senang saja, y divided by x. Tapi selalunya kita tak tengok sangatlah tangent. Nanti kita akan tengok macam mana tangent sebagainya. Cuma sekarang ni kena tahu sin theta mestilah y, cos theta mestilah x. Apa maksud cikgu kat sini? Maksud dia koordinat kat sini, kita dah lukis di bawah 30 degree kat sini. Bila lukis 30 degree kat sini, koordinatnya berada di sini sebenarnya. Koordinatnya berada di sini. Okay, mungkin cikgu lukis tu tak tepat lah. Contoh. So, macam mana kalau cikgu tulis sin 30 degree? Kalau sin 30 degree, kalau kita tekan dalam kalkulator, kalau hafal boleh hafal, kalau tekan dalam kalkulator sin 30 degree, kita akan dapat 0.5. 0.5. Macam mana pula kalau cos 30 degree? Kalau cos 30 degree, cos 30 degree merujuk kepada 0.86. Okey, 0.866. Okey, contoh. Bermaksud 0.5 ni merujuk kepada y coordinates. Dan 0.866 merujuk pada x coordinate. Di mana? Jadi lukisan cikgu ni mungkin dah serabut, tapi kita dah tengok 30 degree. Titik dia kat mana? Titik dia hujung kat sini. 0.5. Ingat, y coordinates. Sin theta merujuk y coordinate. Jadi anggaplah di sini 0.5. Contohlah, anggap ni 0.5 dan ini adalah 0.866. Jadi koordinat di sini adalah 0.866 dan 0.5. Nilai di sini 0.866, nilai di sini adalah 0.5. Itu maksud dia. Contoh cikgu bagi. Macam mana pula kalau 250? Tak apa, tak ada masalah. Cikgu ambil titik kat sini, 250. Kita tekan. Kalau sin 250, apa nilai dia? Kita dapat tengok kalau sin 250 dia berada di bawah, mestilah negatif. Kita tekan kat sini, sin 250, okey, dia akan jadi negatif. Negatif 0.9. Jadi cikgu tulis negatif, mudahkanlah, negatif 0.94. Dan macam mana pula kalau cos 250 degree? Tulis kat sini cos 250 degree. Dia akan jadi negatif 0.34. Negatif 0.34. Jadi maksudnya, kita tengok betul-betul, koordinat di sini adalah sepatutnya merujuk kepada negatif 0.34 untuk x koordinat dan y koordinat negatif 0.94. Jadi kalau saya cikgu tarik kat sini, nilai dia negatif 0.94. Dan kalau cikgu tarik ke atas di sini, okay, nilai di sini adalah negatif 0.34. Itu maksud graf di sini. So graf-graf ni dia boleh illustrated daripada gambar rajah macam ni. Okey. Jadi cikgu rasa sampai sini dulu. Memang kita ada banyak lagi benda lain, tapi cikgu rasa sampai sini dulu. Kalau tak faham, cikgu minta maaf. Kalau tak faham, minta ulang balik. Minta ulang balik apa yang cikgu dah terang. Okey, cuba fahamkan betul-betul. Okey, ataupun pakai earphone ke, supaya tulis buku ke, tengok sambil rujuk buku ke, supaya untuk nak faham dan sebagainya. Okey, cikgu rasa sampai sini saja dulu. Nanti bila dah faham video ni, kita akan tunggu video yang seterusnya untuk penerangan yang lebih lanjut. Okey, jadi itu saja. Jumpa lagi. Bye bye.